Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan uh, nyambung kembali daripada kitab kita ini pada kata muallif rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita sampai semalam pada perbincangan ru'yatul hilal wa tathbutu ru'yatuhu bi'adlin. Pada kata muallif bi'adlin wa tathbutu ru'yatuhu bi'adlin aw istikmalu sya'ban 30 yawman. Kata muhasyi bi'adlin, sabit puasa itu dengan melihat anak bulan dengan satu orang yang adil. Bi'adlin ay bisyahidin adlin. Jadi di sini adlin itu ialah na'at kepada man'ud yang mahzuf, sifat kepada mausuf yang mahzuf. Kerana adlin ni yang adil. Siapa yang adil itu? Syahidin adlin, iaitu syahid, orang yang bersaksi yang adil. Bi an yakuna musliman. Okey, sekarang ni apa syarat adil itu? Taswirnya bi an yakuna musliman, dengan bahawa dia itu Islam. Balighan, lagi balik. Aqilan, lagi berakal. Hurran. Jadi yang syarat tambahannya ialah dia itu merdeka. Lagi lam yartakib kabiratan. Ini adil dengan sekira-kira dia tidak melakukan kabiratan, tidak melakukan dosa besar. Kerana orang yang melakukan dosa besar itu dah keluar daripada had adalah, keluar pada hukum adil. Dan juga walam yusirra ala saghiratin, dan dia tidak berkekalan atas dosa kecil. Ini kembali kepada takrif adil itu. Adil itu orang itu tidak melakukan dosa besar walaupun sekali, ataupun tidak mengekali atas dosa kecil. Salimal aqidati min mukaffirin, dan selamat akidahnya, elok akidahnya daripada mukaffirin, iaitu perkara yang mengkafirkan, atau mufassikin, ataupun perkara yang menyebabkan jadi fasik. Mukaffirin, amrin mukaffir, perkara yang menyebabkan jadi kafir ataupun yang menyebabkan dia jadi fasik. Jadi kalau ikutnya semua ini Salim al-aqidati, ini nak menerangkan, mentafsirkan lagi makna lam yartakib kabirah lah. Sebab salim al-aqidah min mukaffirin mufassikin ni masuk dah sini. Cuma dia nak tafsirkan lagi dan nak menerangkan lagi. Okay. Ma'munan indal ghadab. Lagi yang ma'munan, yang aman, selamat, indal ghadabi, ketika marah, min irtikabi qauliz zur, daripada melakukan perkataan dusta, lagi daripada membuat perkataan dusta. Min irtikabi qauliz zur wa nahwihi, dan seumpamanya. Maknanya kalau ketika marah dia tidak akan berdusta. Kalau dia dalam keadaan tertekan, dia tidak akan mengeluarkan pendustaan atau penipuan. Nampak syarah dari muhasyi ni memang dia tafsir betul lah makna adil tu. Muhafizan ala muru'ati mithlihi, dengan bahawa dia muhafizan, dia menjaga ala muru'ati mithlihi, atas muru'ah, marwah, mithlihi, orang seumpamanya. Makna dia ini berakhlak dengan akhlak orang yang seumpamanya. Orang seumpama mana? Orang yang selayak dengannya. Menjaga marwah orang yang sebilang dengannya. Kenapa? Kerana marwah berkaitan muru'ah, ataupun kita sebut bahasa kita marwah ni, dia berbeza. Ada peringkat ataupun darjat setengah orang dalam masyarakat, benda itu dianggap biasa. Tapi ada setengah orang benda itu dianggap melanggar marwah. Contohnya hakim-hakim besar, dia tak boleh makan kedai mamak ikut suka, ataupun makan McD lepak malam-malam ikut suka, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kedudukan ni dia kena jaga, untuk menjaga maruah dia. Dia ada integriti dalam pekerjaan dia. Okey. Jadi
orang ini yang menjaga di atas maruah seumpamanya. Bi an yatakhallaqa, ni taswir. Macam mana menjaga maruah seumpamanya? Bi an yatakhallaqa bi khuluqi amthalihi, dengan bahawa dia berakhlak dengan akhlak orang yang seumpamanya. Makna masyarakat ataupun kelompok yang semisal dengannya. Dia berakhlak dengan akhlak orang yang sebanding, orang yang selayaknya. Jadi kalau macam kita kata ustaz-ustaz ataupun orang-orang bidang agama, tak layaklah, maknanya dia duduk apa nama ni, main dam tepi patah lama pula. Kalau nak dakwah lain cerita, ni duduk main dam sama naik. Ataupun dia apa nama ni, pergi tengok apalah apa-apa perkara yang dianggap tidak layak bagi seseorang, semisal dengannya tidak layak. Jadi nak tengok layak tak layak, muru'ah tu muru'ah mislihi. Mungkin benda itu tidak ada masalah bagi orang biasa, tapi bagi orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat, tok guru dan seumpamanya, mereka benda itu menyebabkan cacat pada maruah dia. Bi an yatakhallaqa bi khuluqi amthalihi, dengan bahawa dia berakhlak dengan berakhlak-akhlak orang yang seumpamanya. Mimman, di kalangan mana orang yang seumpamanya? Mimman yura'i manahij syar'i min abna'i asrihi, dari kalangan orang yang yura'i, meraihkan manahij syar'i, manhaj syara', jalan-jalan syarak, peraturan syarak, min abna'i asrihi, di kalangan anak-anak bangsa, anak-anak sewaktu dengannya. Makna di kalangan orang yang sewaktu. Abna'i asrihi makna orang yang hidup dalam sewaktu zaman dia lah. Maka pada zaman itu, kalau kita lihat dalam sejarahnya, tidak keluar berjalan dengan hasirah raksi, kepala tak pakai penutup apa-apa, serban atau piyah, itu dianggap cacat meruah. Zaman sekarang mungkin dah itu berbeza. Zaman dulu makan di kedai, dia itu dianggap satu yang mencacatkan meruah, dan sekarang benda itu tidak menjadi masalah pun. Maka itu berbeza. Itu dia kata min abna'i asrihi. Kemudian kata Muhasyi, wa yakfi fi syahadati an yakul, dan memada pada syahadah itu, dia berkata, asyhadu anni ra'aitul hilal, aku bersaksi bahawa aku melihat anak bulan. Kalau dia cakap itu memada. Ini salah bentuklah bagaimana cara nak ada syahadati ru'yatil hilal. Ini contohlah ni. Kama fi syarhin manhaj, bagaimana dalam kitab syarah manhaj, iaitu Fathul Wahhab bagi Syekh Zakaria Ansari. Okey. Dia kesebut adil ni. Maka apa muhtarazat dia, apa yang terkeluar dengan adil ni? Wa kharaja bil adli al fasiku, keluar dengan kata musannif adil itu orang fasik. Orang fasik tak boleh lah, tak diterima syahadah dia. Wa bi kaunihi adla syahadatin, adla syahadatin, keluar dengan katanya adla syahadatin, adil sebagai adil syahadah ini satu istilah. Adil syahadah itu adlu riwayatin, adil pada bab riwayat. Okay, jadi dalam masalah adil ni ada dua kategori, adil syahadah, adil riwayat. Adil syahadah ni syarat dia lebih berat sikit daripada adil riwayah. Adil riwayah dia tidak mensyaratkan hurriyah, tak syarat merdeka. Hamba pun boleh. Sebab itu hamba meriwayatkan berita, meriwayatkan hadis. Perkataan dia boleh terima kalau dia orang yang siqah. Perempuan pun meriwayatkan hadis. Tak apa, banyak dalam sirah perempuan riwayat hadis. Maka adil riwayah tidak disyaratkan hurriyah dan juga zakat lelaki. Tapi di sini tengok, kalau tengok pada syarat dia adik, an yakuna musliman balighan aqilan huran, laki lah ni. Jadi keluar dengan katanya ai wa kharaja bi kaunihi adla syahada adlu riwayah, keluar oleh adil riwayah ka abdin wa imraah. Itu tak termasuk, itu tidak diterimalah dalam bab lihat anak bulan. Okey. Kemudian kita terus lagi, wa kataba aidan, dan musannif juga menulis menyebutkan juga qauluhu bi'adlin, yang adil ni. Ai wa in qala munajjimun,
Sabit melihat itu dengan orang yang adil, saksi yang adil. Ai wa in qala al-munajjimun, walaupun berkata oleh ahli-ahli munajjim ni, orang yang melihat manazilan nujum, orang yang melihat kepada bintang-bintang untuk menentukan waktu dan menentukan masa ni. Innal hisabal qat'iyya qad dalla ala adami imkani ru'yah. Walaupun ahli-ahli nujum, kalau sini ahli nujum bukan ahli nujum dengan maksud Tok Bomo ni. Ahli nujum ni orang yang bidang falak lah kita kata. Orang yang melihat manazil al-nujum wal qamar, manazil al-falak, orang yang melihat kedudukan falak ini untuk menentukan masa dan seumpamanya. Walaupun berkata, jadi sabit Ramadan dengan melihat anak bulan dengan ada saksi yang adil. Saksi yang adil ada dah padang. Wa in qala, ghayah ni walaupun berkata oleh ahli falak, innal hisabal qat'iyya qad dalla ala adami imkani ru'yah. Sesungguhnya hisab yang qat'i telah menunjukkan di atas tidak mungkin nampak. Dia kata ada saksi khabar anak bulan ni, saksi ni adil. Ahli hisab kata tak boleh, tak mungkin nampak anak bulan. Adamu imkani ru'yah, syarat imkan ru'yah tak berlaku. Di bulan itu muda lagi, bulan itu belum umur 8 jam lagi lepas pada istimewa. Bulan itu rendah sangat, tak tinggi daripada ufuk 2 darjah dan seumpamanya. Dia kata tak mungkin tu boleh tengok ni. Dari segi hukumnya sabitlah kalau orang itu memang dia tengok sungguh dan dia bersaksi dan dia tu adil. Walaupun ahli falak mengatakan tak mungkin tengok, tak mungkin dapat tengok. Intahah Syekh Sulaiman bin Jirmi ala manhaj. Jadi yang ni isu perkara ni sekarang ni kena lihat, kena tilik jugalah pada masalah sekarang ni qat'i tak qat'i satu. Sebab apa yang berlaku kalau kita lihat kita tanya beberapa orang yang bidang falak berkaitan dengan ini, dia kata kadang-kadang berlakunya melihat anak bulan tu kerana apa? Berlaku melihat anak bulan itu ialah ada orang tersalah sebenarnya. Ada orang mengaku melihat anak bulan, tapi hisab ini kata tak mungkin nampak anak bulan. Itu kena ambil iktibar jugalah. Kena ambil iktibar juga. Kerana apa? Kerana kerap berlaku di mana orang rasa tengok anak bulan rupanya bukan anak bulan. Ini Prof Dr. Baharudin, pengajar falak di Unizah, cakap ada kadang-kadang dia tertukar dengan kapal terbang lalu, sebab dia anak bulan ni sangat halus. Dan ada macam-macam lah biasan, cahaya dan seumpamanya. Dari segi hukum, ya begitu. Tapi kena tengok dari segi adakah betul-betul orang tu tengok anak bulan ataupun dia tersalah tengok, menyangka itu anak bulan. Kalau betul-betul dia tengok anak bulan, dia tengok betul-betul dia tengok anak bulan, maka dari segi hukumnya kalau ahli falak kata tak mungkin sekalipun, kita kembali kepada hukum asal, iaitu ru'yah dia sahih dan boleh mensabitkan puasa dengannya. Habis. Tambihun, ini satu peringatan. Okey, sekarang ni dia akan terang tafsirkan siapa itu munajjimun ataupun al-hasib ni. Tambihun, al-hasibu wa huwa man ya'tamidu manazil al-qamari wa taqdira sayrihi. Al-hasib, orang tukang kira, iaitu orang falaki ni, orang ahli falak ialah orang yang bergantung, yang berpegang kepada manazil al-qamar, kedudukan bulan, wa taqdira sayrihi, dan juga perjalanan bulan. Itu hasib. Hasib orang yang kira tengok anak bulan dan juga perjalanan bulan. Wal munajjimu, ni dia bezakanlah hasib dengan munajjim ni. Wal munajjimu wa huwa man yara anna awwal ash-shahri tulu'un najmi fulani. Munajjim pula ialah orang yang yara, sini maknanya orang yang berpegang ataupun orang yang berpandangan. Bukan yara sini maknanya orang yakinlah, ya'taqid. Dia berpegang kepada pandangan,
dia berpendapat bahawa ataupun dia beriktikad bahawa anna awwal syahri, bahawa awal bulan itu tulu'un najmi fulani, iaitu keluarnya bintang giam. Jadi bintang-bintang yang ada di langit itu, kalau kedudukan bintang tu begini, maka itu menunjukkan awal bulan. Sebab setiap bulan dalam bulan matahari ni dia kaitkan dengan kita panggil zodiak-zodiak tertentu. Yajibu alaihima. Okey. Orang hasib dan juga munajim ni, yajibu alaihimal akhdhu bi ilmihima. Wajib ke atas mereka berdua berpegang dengan ilmu mereka berdua. Dia ada ilmu. Di sisi dia, apa yang dia tahu, ilmu dia tu yakin dan sabit dengan pengetahuan dan pengalaman dia. Maka dia sendiri, kalau dia yakin benda itu menunjukkan awal bulan, dia kena pegang pada ilmunya. Wa kadza man i'taqada sirqaha. Begitulah juga orang yang i'tiqad benarnya. Jadi di sini benarnya dia apa nama ni? Hasyiah bawah kata, ta'liq kata la'alla sawab sidqahuma lah, sidqahuma. Orang yang yakin bahawa benar mereka berdua. Jadi dari segi adakah qadi ataupun hakim kena terima tak terima, dari segi mu'tamad mazhab kita ni tak kena terimalah. Tetapi berdasarkan munajim tadi kita tak terimalah dari segi kaum mu'tamad Syafi'i. Tapi dia sendiri, dia itu ahli falak, dia itu munajim. Dia yakin apa pandangan dan ijtihad dia itu betul, memang awal bulan dah, dia kena puasa. Dia kena pegang apa pandangan dia. Dan orang hok yakin perkataan dia, wa kadza man i'taqada sirqahuma. Begitu jugalah dia boleh pegang. Qalahu Ziyadi, berkata oleh Syekh Ziyadi. Kemudian qauluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaklah dan seterusnya ialah menyempurnakan puasa Syaban 30 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilun lil amrayni. Ini dalil bagi dua perkara. Apa dia? Iaitu ru'yatul hilal, iaitu dalil bagi ru'yah, dan dalil bagi istikmal. Istikmal. Jadi dalilnya berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Qauluhu sumu ila akhirih, ay liyasum. Liyasum. Kalau ikutnya, di sini saya nak tengok nuskah yang ada dengan ikhwah sekalian macam mana. Sini sumu kan. Mungkin sini salah cetak lah sini. Dia kata sumhu kan. Mungkin sini sumu lah ni. Qauluhu sumu ila akhirih. Apa maksud? Hendaklah kamu hendaklah kamu suma. Ai liyasum. Lamul amri ni masuk pada fi'il mudhari', dia akan menjazamkan fi'il. Liyasum, hendaklah puasa. Siapa? Kullum minkum, setiap daripada kamu. Wa yuftir kullum minkum. Wa aftiru ai wal yuftir, dan hendaklah berbuka setiap daripada kamu. Maka fahuwa min babil kulliyah, maka ini daripada bab kulliyah, hukum yang kena kepada kulli. Hukum yang kena pada kul. Kulliyah ni makna ini kembali istilah mantik ni, kulliyah. Adakah sumu tu kena pada majmu'? Tak, kena pada kul. Jami'. Jadi hukum ni berbentuk kulliyah. Apa itu kulliyah? Ai al-hukmu ala kulli fardin, iaitu hukum di atas setiap individu, setiap seorang-seorang. Bukan makna sekumpulan. Kalau sekumpulan tu makna hukum alal majmu'. Ini alal jami'. Alal jami' mana? Seorang. Itu makna dia kata di sini, sebab tu ditafsirkan liyasum kullun. Sumu, hendaklah kamu semua. Boleh jadi kalau ramai, sekumpulan ramai buat dah selesai dah. Tak, ini setiap seorang. Fahuwa min babil kulliyah ay al-hukmu ala kulli fardin.
Intaha Syekh Sulaiman Bijirmi al-Khatib. Qauluhu wa aftiru. Wa aftiru. Dan hendaklah berbuka. Li ru'yatihi. Kerana melihat anak bulan. Bi qat'i hamzati. Baca dengan wa aftiru. Bukan waftiru. Wa aftiru. Betul dah ni. Hamzah qata'. Intaha Syekh. Sebab daripada rubai kan. Af'ala. Wazan af'ala ni. Maka hamzah qata'. Intaha Syekh Bijirmi al-Khatib. Qauluhu li ru'yatihi, kerana melihatnya, melihat anak bulan. Fihi istikhdam, padanya, pada kalimah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ada istikhdam ni. Apa itu istikhdam? An ya'uda adh-dhamir ila amrayni mukhtalifain. Kembali dhamir itu kepada dua perkara berbeza. Pertama, maksud lain. Dhamir pertama maksud lain. Dhamir kedua maksud lain. Dhamir kedua maksud lain. Jadi, satu dhamir kembali kepada penggunaan yang pertama dengan makna lain. Penggunaan yang kedua dengan makna lain. Ni kita pernah berjumpa istikhdam. Jadi, ini satu bab daripada bab balaghah istikhdam. Tengok, dia kata kenapa dipanggil istikhdam di sini. Li'anna ad-dhamira fil awal, kerana dhamir pada yang pertama. Sumu li ru'yatihi a'idun ala hilali Ramadan. Kembali kepada anak bulan Ramadan. Wa fi tsani, pada dhamir yang kedua, wa aftiru li ru'yatihi ala hilal Syawal. Kembali pada hilal anak bulan Syawal. Okay. Kalau tengok pada hadis Nabi SAW tu, alaihi salatu wassalam, ini dia kata istikhdam ni. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kerana melihatnya. Dan berbukalah kamu kerana melihatnya. Ni apa? Ni haknya ni dhamir ni. Kalau ikut dhamir sama, tapi hak ni kembali kepada hilal. Tak jelas sini. Ni kembali kepada hilal Syawal. Afwan. Hilal Ramadan. Puasalah kamu kerana melihatnya, melihat anak bulan. Dan berbukalah kamu kerana melihatnya, melihat anak bulan. Dua-dua anak bulan. Tapi satu dengan makna berbeza, satu lagi makna hak lain pula. Jadi hak pertama ni kembali pada hilal Ramadan, yang kedua kembali kepada hilal Syawal. Puasa kerana melihat anak bulan Ramadan. Berbuka kerana melihat anak bulan Syawal. Anak bulan Syawal. Jadi ni dipanggil uslub istikhdam. Okay. Habis. Kemudian kata seterusnya, kata Muhashshi rahimahullahu ta'ala, fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Ini kata Nabi, sambung daripada hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kerana melihatnya anak bulan, dan berbukalah kamu kerana melihatnya anak bulan. Fa in ghumma alaikum, jika mendung ke atas kamu, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Okay. Qauluhu fa in ghumma alaikum, jika ghumma alaikum. Ghumma ni baca bina'il fa'il ghamma. Fa in ghamma alaikum. Jadi di sini dia akan tengok, nanti kita tengok. Fa in ghamma alaikum bil bina'i lil fa'il. Baca bina lil fa'il, bukan bina lil maf'ul. Ghumma itu mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul. Ni mabni bagi lima lil fa'il. Fa in ghamma alaikum, jika menutup di atas kamu. Ghamma alaikum. Ay satara alaikum bil ghamam. Menutup di atas kamu dengan awan. Intaha Syekh Qalyubi. Maka wadh-dhamiru a'idun 'ala al-hilal, 'ala hilal Ramadan. Maka dhamir itu kembali ke atas hilal Ramadan lah. Jika menutup ke atas kamu, menutup hilal Ramadan itu, ghamma, satara, tertutup, makna jadi menutup anak bulan Ramadan dengan
dengan awan ghamam, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Okey. Itu yang pertama. Dan boleh juga wa yajuzu bina'uhu lil maf'ul. Ini biasa lafaz yang biasa dan masyhur lah, fa in ghumma. Bahkan riwayat hadis pun biasa kita dengar dengan fa in ghumma. Yajuzu wa yajuzu bina'uhu lil maf'ul. Boleh baca mabni lil maf'ul. Mabni lima lam yusamma fa'iluhu kan. Fa yakunu musnadan ila dharfi, maka dia jadi isnad kepada zarah. Mughumma alaikum. Sekali ni. Fa yakunu musnadan, dia itu disandarkan kepada zaraf. Zaraf sini kena pada jar majrur lah. Ai fa in kuntum mughma alaikum. Jika kamu itu tertutup ke atas kamu, mughma alaikum. Jadi bila baca ghumma alaikum, maka maknanya kamu tertutup, kamu ditutup, makna mudah apa? Maka fa'akmilu, maka hendaklah kamu sempurnakan. Intaha. Syekh Syubali. Ala kulli hal, pada baca tu ada dua wajah lah, ghamma pun boleh, ghumma pun boleh. Qauluhu fa'akmilu, maka hendaklah kamu sempurnakan. Okey. Zahiruhu, zahir pada kata musannif akmilu, sempurnakan ini, annahu la qada'a law tabayyana al-halu bi anna al-yawm alladhi ghumma fihi min ramadana. Zahir kata musannif, jika ja'um, jika tertutup, jika mendung ke atas kamu, maka sempurnakan puasa Sya'ban 30 hari. Bukan puasa, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Okey. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Zahir perkataan Nabi tu makna kalau salah kena qada dak. 30 Sya'ban, hari 30 Sya'ban. Tiba-tiba nyata hari tersebut hari 30 tu Ramadan. Zahirnya dak lah, sebab Nabi kata kalau mendung sempurna je 30. Tak kira lah betul tak betul hari tu Ramadan ataupun 30 Sya'ban. Zahirnya la qada'a. Lau tabayyana al-hal, jika nyata hal keadaan itu, bi annal yawm alladhi ghumma fih, bahawa hari yang mendung ke atasnya itu min Ramadan. Hari yang mendung padanya itu termasuk daripada bulan Ramadan. 30 tu nyata, esok tu nampak anak bulan tu besar dah. Oh, makna kemarin tu memang satu Ramadan dah. Nyatalah bahawa 30 tu, 30 Sya'ban, kita kata 30 tu Ramadan. Zahirnya kena qada tak? Tak kena qada lah. Zahirnya Nabi kata sempurnakan 30. Tapi betul ke? Walaysa muradan. Tapi tidak murad. Walaysa zahiruhu muradan. Tapi zahir dia tak murad. Nampak faham macam kena gitu. Tapi adakah begitu hukumnya? Jawapannya tidak. Jadi apa hukumnya? Intaha Syekh Qalubi. Maknanya, kalau nyata tersalah, kena qada. Jadi kadang-kadang mafhum daripada nas itu tak boleh faham juga. Sebab itu kita pada nas-nas para musannif ataupun ulama kita kena berhatilah dalam masalah ni. Kalau nampak zahirnya macam tak perlu qada dak. Kerana apa? Kerana la'tibara bil dhannil bayyin khata'uhu, tidak diambil kira dengan zan yang nyata salah. Kita berlaku zan pada hari itu sama ada 30 ataupun 1 Ramadan, maka bila nyata dia itu 1 Ramadan tersalah dah, maka kena qada. La ibrata bil dhanni al bayyin khata'uhu, tidak diambil kira dengan zan yang telah nyata salah. Qauluhu iddata Sya'ban, maka sempurnakan bilangan Sya'ban. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Iddata Sya'ban ila akhirih. Wa mithlu dhalika idza ghumma hilalu Syawal. Begitulah juga jika mendung ditutup oleh hilal Syawal. Makna mendung hilal Syawal, anak bulan Syawal. 30 Ramadan tu dak nampak. Malam 30 dak nampak anak bulan Syawal. Samalah. Maka
Fayukmalu, maka disempurnakan. Fayukmalu Ramadhanu, disempurnakan Ramadan 30. 30 hari. Ramadan tu kena masa 30 hari. Intaha Syekh Sulaiman Bijrimi al-Khatib. Qauluhu fima yajibu bihi, pada barang yang wajib dengan dia. Pada barang yang wajib dengannya. Okay. Mana ni? Kala wa kalamul musannifi fima yajibu bihi saumu Ramadan. Kalam musannif ini menyatakan perkara yang wajib dengannya puasa Ramadan, iaitu apabila melihat anak bulan ataupun sempurna Syakban 30 hari. Qauluhu fima yajibu bihi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay. Ada baki masa lebih kurang 10 minit lagi. Kita buka untuk soalan. Kerana versi ni versi free, hanya ada 40 minit sahaja. Okay. Kita berhenti, insyaAllah kita sambung lagi esok hari pada lebih kurang 7.30